Jadi apakah persediaan kita untuk melalui fasa-fasa berikutnya? Adalah tak lain tak bukan, kita kena mempersiapkan diri kita dengan amal. Namun sebelum kita beramal, kita kena pastikan bahawasanya kita mengenal dengan maksud kita ada ilmu, supaya amal-amal itu kita tahu bagaimana nak mengalamatkan dia. Ini first time ni ada rakam-rakam ni. Jadi awak gerun sikit rakam-rakam ni. Jadi rakam ni dia agak terbatas kita punya perkataan tu kan. Jadi kita kena berhati-hati lah sikit kan. Jadi saya suka kalau tersasul nanti bahaya juga. Nak pergi masuk politik ke apa pula, sudah orang tahu kita. Ni tak lama nak politik ni, nak mengundi pula ni. Bulan 10 ni dia kata, tak tahulah betul tak betul. Wallahualam. Baik, kita sambung pengajian kita daripada kitab Paku Iman yang membicarakan tentang bagaimana kita nak mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa perlu pada mengenal akan Allah Taala itu? Kerana apabila kita buat ibadat, pasti kita kena kenal kepada Tuhan empunya makhluk ini. Jadi barulah alamat tadi itu sampai. Kalau alamat tak betul, amal kita tak sampai. Jadi pertemuan yang lalu kita telah cerita sikit sebanyak mengenai beberapa perkara rukun Islam. Jadi sambungan daripada itu, adapun mengaku mahu dan menerima rukun-rukun Islam seperti sembahyang dan zakat dan puasa dan haji itu wajib usuli. Wajib usuli ni kita dah bincang dah dia punya definisi dia. Jadi wajib usuli ni wajib yang kata apa, tak boleh kita pindahkan kepada orang lain. Satu. Kemudian apa lagi dia punya keterangan tu pada pertemuan lalu kita telah terangkan lebih lanjut lah. Baik. Wajib usuli dan mengerjakan dengan perbuatan rukun-rukun Islam itu wajib furu'i. Wajib usul ni wajib asal. Maksudnya kita kena percaya yang yakin bahawasanya itu adalah rukun-rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Itu asal dia. Adapun wajib furu'i ini, kalau kita tinggalkan ataupun kita luput daripada membuat perkara-perkara yang disebutkan tadi itu, maka taklah dikatakan sebagai kafir, tetapi dihukumkan fasik. Tetapi kalau kita menidakkan bahawasanya kita kata solat itu tidak wajib, solat itu tidak ada dalam syariat, haji itu hanya satu olok-olok, kita tiru-tiru sahaja, jahiliah buat. Jadi kalau kita bercakap begitu, maka kita telah merosakkan wajib usuli kita, bahkan menyebabkan kita murtad. Jadi murtad ini, maka penguatkuasa akan berjumpa dengan dia terlebih dahulu. Bila dapat laporan, penguatkuasa kena jumpa dengan si fulan, adakah kamu telah mengakui ataupun membuat nyataan begini dan begitu? Maka kalau dia mengaku bahawasanya iya, maka dia boleh disabitkan kesalahan. Namun sebelum disabitkan kesalahan ataupun dihukum, perlu dipujuk terlebih dahulu ataupun mengarahkan dia untuk bertaubat terlebih dahulu supaya dia kembali kepada Islam. Jika dia enggan, barulah pihak kuasa boleh mengambil tindakan terhadap orang yang murtad dengan memancung kepalanya. Jadi itu hukum asal hukum dia. Di murtad ini perkara yang kita pandang tinggi lah. Di Malaysia alhamdulillah kan, dia tak jadi lagi macam Indonesia. Indonesia kita tengok dia rumpun Melayu, tapi kita tengok ada dah Melayu yang beragama Kristian. Maksudnya dia dah bergaul ataupun dia berkahwin secara bebas. Islam kahwin dengan Cina, Cina kahwin dengan Hindu, tapi mereka semua adalah orang Melayu. Muka-muka macam kita, tapi agama Hindu. Muka-muka macam kita, tapi agama dia agama Cina, Buddha kan. Jadi itu perbezaan kita dengan di sebelah sana. Maka alhamdulillah kita masih lagi terpeliharalah pada perkara-perkara tersebut. Kemudian apa kata lagi? Maka kerana inilah tiada jadi kafir orang yang tiada pernah sembahyang walaupun seumur hidupnya. Nampak? Kalaulah dia tak sembahyang seumur hidup sekalipun, tak boleh dikategorikan kafir sekali lagi. Tak boleh lagi. Maka kena kita uruskan jenazah beliau dengan cara orang Islam. Walaupun kita tahu dia tak pernah sembahyang pun, dah tak pernah main Jumaat pun, tak pernah kita berjumpa pun di sini kan, tapi dan kita tahu bahawasanya dia memang tak pernah sembahyang. Bolehkah kita hukum dia kafir? Tak boleh lagi. Kita kena uruskan dia seperti mana jenazah orang Islam. Cuma dia dihukumkan fasik. Walaupun seumur hidupnya selama ia mengaku wajibnya. Wajibnya maksudnya wajib sembahyang. Dia tahu wajib sembahyang. Selama mana dia masih lagi beriktikad sembahyang tu adalah wajib, cuma aku je tak nak buat. Jadi orang tu kita nak kategorikan apa?
kita masih boleh kategorikan dia sebagai Islam, cuma dihukumkan fasik ataupun asi, bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi itu hukum dia. Jadi beza tak hukum usuli dengan furu'i? Beza. Usuli ni kalau kita menidakkan, maka dia akan menjatuhkan kita kepada hukum kafir. Kalau wajib furu'i, kalau kita luput ataupun tertinggal ataupun kita tak buat, maka tak digolongkan dalam golongan kafir, hanya dikatakan sebagai fasik. Dan menerimanya apa? Menerima bahawasanya solat itu adalah rukun Islam dan tiada ingkarnya, dan dia tak pernah menidakkan bahawasanya solat itu bukan rukun Islam, dan tiada buat perkara yang jadi murtad. Jadi selama mana dia masih lagi orang kata apa, mengaku bahawasanya sembahyang itu wajib, dan dia menerima bahawasanya sembahyang itu adalah rukun Islam, kemudian dia tidak mengingkari bahawasanya solat itu adalah rukun-rukun yang wajib kita buat, dan dia tak ada satu perkara dia buat yang menyebabkan jadi murtad. Contoh, dia buat secara fizikal, dia pergi dekat kuil dan sebagainya, dia sembah kuil, tokong dan sebagainya, itu perbuatan yang menyebabkan murtad. Maka itu baru kita kata dia jadi murtad. Kalau selagi mana dia tak buat perkara tersebut, maka hanya dihukumkan sebagai fasik. Maka nyata terang-terang orang yang berkata jadi kafir. Kalaulah dia berbuat demikian, maka terang-teranglah dia jadi kafir, sebab dia nyebut benda tu. Jadi kafir ni dengan dua perbuatan, sama ada dia cakap dengan lidah ataupun dia melakukan dengan perbuatan. Jadi dua perkara ini apabila dia laksanakan ataupun buat, maka dia boleh jatuh kafir kalau dia sebut perkara tersebut ataupun dia buat perkara tersebut. Kemudian dia kata apa? Maka nyata dan terang-terang orang yang berkata jadi kafir, orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, padahal orang yang berkata itu mengaku bermazhab Syafi'i, atau ia tiada bermazhab mana-mana mazhab, maka adalah orang yang berkata jadi kafir itu ialah orang yang sesat, lagi menyesat akan orang lain pula. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kita tak boleh menghukum dia sebagai kafir, walaupun dia tak sembahyang semua hidup dia, selagi mana dia mengakui solat itu wajib, dan dia tak pernah mengingkari bahawasanya solat itu bukanlah rukun Islam, dan dia tak pernah buat perkara yang murtad, maka kita tak boleh lagi kata dia sebagai kafir. Bahkan kita yang menghukumkan dia kafir itu pula yang akan jadi kafir. Sebab tu kita tak semenang-menangnya meletakkan satu hukum kepada seseorang hamba. Sebab tu kita tak boleh judge orang kan. Kita tak boleh letakkan kamu ni ahli neraka, kamu ni tak boleh. Bahkan ada dakwaan yang mengatakan, dia timbullah isu mengatakan Abu Lahab adakah dia masuk syurga atau masuk neraka. Pada hukum syarak, kita tengok pada surah yang disebutkan tadi itu, ya memang dia dah disebut dalam Quran bahawasanya dia adalah ahli neraka kan, berdasarkan firman. Tetapi boleh tak kalau Allah Ta'ala nak maafkan dia pada satu ketika nanti? Boleh, itu hak Allah. Tak boleh kita kata Allah Ta'ala tu terpaksa juga untuk masukkan Abu Lahab tu ke dalam neraka sebab dia dah cakap dalam Quran. Tak boleh macam tu. Sebab kalaulah kita kata Allah Ta'ala tu terpaksa, berarti ada sesuatu yang memaksa dia. Jadi hilanglah kemerdekaan dia sebagai Tuhan. Sebab tu sifat harus bagi Allah Ta'ala tu satu, iaitu mengadakan sesuatu ataupun meniadakan sesuatu. Sama ada dia nak masuk ke Abu Lahab dalam syurga pun suka hati dia, hak dia. Cuma pada hukum syarak dalam Quran, kita berpegang Abu Lahab itu adalah orang yang dijanjikan neraka pada ayat Quran. Pada ayat Quran tu kita beriman dia sebagai hukum syarak yang difirmankan oleh Allah Ta'ala saja. Tetapi pada hukum Allah Ta'ala, kita tak boleh sewenang-wenang mengatakan Allah Ta'ala tu wajib masukkan Abu Lahab dalam neraka. Sebab nanti kita ke depan ni kita akan jumpa sifat yang harus bagi Allah Ta'ala tu ada satu, iaitu mengadakan sesuatu pun ataupun meniadakan sesuatu. Jadi harus sahaja pada Allah Ta'ala. Tak boleh kita hukum ke Allah Ta'ala tu wajib ataupun wajib buat sesuatu ataupun wajib meninggalkan sesuatu. Tak boleh. Kemudian dia tanya soalan yang seterusnya. Soal, apa makna iman? Masuk pula iman. Apa makna iman? Jawabnya, makna iman itu menerima hati dan membenarnya akan Nabi SAW pada tiap-tiap sesuatu yang mengkhabarkan Nabi dengan dia, daripada perkara-perkara yang maklum pada agama di sisi orang-orang Islam dengan darurah. Apa pula ni? Bahasa ni bahasa orang lama. Jadi tuan-tuan dengar penerangan saya, insya-Allah mudah-mudahan faham.
Dia kata makna iman ni adalah menerima dengan hati. Hati dia terima. Kemudian dia membenarkan akan Nabi SAW pada tiap-tiap perkara yang dikhabarkan. Apa yang Nabi habaq pada kita tu kita membenarkan. Ya, benda itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa saja perkara yang dikhabarkan oleh Nabi itu adalah maklum bidaruri. Adalah satu informasi yang tak perlu kita dakwa-dakwi lagi dah. Itu yang kata darurah tu, bidarurah tu maksudnya tanpa kita ada dakwa-dakwi lagi, tak perlu fikir dah. Bila dikatakan rukun iman tu 6, kita terima 6. Jangan kita duk soal kenapa 6. Jangan kita duk soal kenapa tak 5, kenapa tak 4. Tak. Jadi kita ambil perkara tu sebab maklum bidarurah. Tak perlu fikir lagi. Nabi habaq kata 6, kita terima sepakat kata 6. Cukup. Itu bincang dia. Jadi jangan kita panjangkan persoalan itu. Soalan lagi dia tanya. Berapa perkara rukun iman? Dia rukun iman. Jawabnya rukun iman itu 6 perkara. Pertama, percaya dengan Allah. Percaya ni apa tuan-tuan? Percaya ini maksudnya dia membenarkan dengan hati. Itu percaya. Jadi sekarang ni kita percaya tak Allah Ta'ala lihat kita? Kita percaya. Tapi kita sedar tak? Sedar tak ada lagi. Jadi sedar, dia tak rangkum lagi dalam maksud percaya. Itu baru ilmu saja. Kita tahu Allah Ta'ala. Kita tak pernah rasa Allah Ta'ala sedang tengok kita. Bahkan kita lebih terasa dengan CCTV. Maaf cakaplah, CCTV yang Allah Ta'ala ciptakan kepada kita ni, dia perli kita sebenarnya. Kita lebih beriman dengan CCTV daripada kita beriman dengan Allah Ta'ala. Kita tak mampu buat jahat sampai kita sedar adanya CCTV sedang merakam kita. Tapi kita mampu buat jahat kalau tak ada CCTV. Itu berarti apa? Berarti kita tak letak lagi Allah Ta'ala tu maha melihat. Sebab tu tengok macam saya ni kan. Saya ni kena cakap berhati-hati sebab apa? Sebab saya sedar ada rakaman tu. Jadi oleh kerana sedar adanya rakaman tadi tu, saya kena cakap berhati-hati. Kesedaran tadi tu membawa saya supaya berhati-hati. Jadi kita hidup dalam dunia pun begitu juga. Kesedaran tu perlu timbul. Sedar tak Allah Ta'ala sedang tengok kita? Sedar tak Allah Ta'ala sedang dengar kita? Sedang tak Allah Ta'ala tahu tentang hati kita? Jadi kesedaran, lihat, mendengar dan juga tahu tadi tu, bawa dalam solat. Tak kala kita angkat sembahyang Allahu Akbar, maka ini namanya perbuatan, rukun anggota. Bila rukun anggota, kita sedar bahawasanya yang kita buat ini Allah Ta'ala tengok. Jadi bila kita buat ni Allah Ta'ala tengok, angkat elok-elok. Jangan kita main angkat macam ni, angkat ke atas sangat, terlebih sangat, tak angkat langsung. Jadi ikut kaifiat yang telah ditetapkan oleh ulama. Angkat saja, letak di sini, paras dia sama dengan bahu, jangan ke depan sangat, jangan ke belakang sangat. Kalau orang perempuan tak apalah di sini. Itu kaifiat bagi orang perempuan. Kita orang lelaki di sini. Tok guru kita dulu aja, dia kata dua ni letak di cuping telinga ni, Allahu Akbar. Kenapa? Sebab automatik dia akan sama parah dengan bahu. Allahu Akbar. Jadi kenapa kita kena buat kaifiat tu supaya betul? Sebab kita sedar Allah Ta'ala tengok kita. Kemudian kita bawa kesedaran tu juga Allah Ta'ala dengar kita. Sekarang ni saya sedar bahawasanya ada ramai orang duk tonton. Kita tak tahulah berapa ramai orang tonton dalam YouTube ni kan. Dalam live ke apa ke kita tak tahu. Haji tu pasang di mana kita pun tak tahu. Tapi pokok pangkalnya kita sedar bahawasanya ada orang duk dengar. Bila ada orang duk dengar, jangan sebut yang bukan-bukan. Takut lagi hang kena tangkap. Cakap bukan-bukan lagi orang main cekup. Oh, hang ni lebih sangat ni. Lebih sudu pada kuah lah, apalah. Lagi orang main cekup kita. Itulah bahaya juga kan. Jadi kita tak ada kebebasan bersuara tu. Sebab macam-macam orang boleh dakwa kita dengan perkataan kita. Cuma kita nak bawa kisah ini, dengan adanya rakaman ni, Allah Ta'ala perli kita sebenarnya. Kalau dengan kamera ni hang boleh sedar bahawasanya hang cakap elok-elok sebab hang tahu bahawasanya ada orang duk tonton hang, duk tengok hang. Sekarang ni hang sedar tak bahawasanya hang ni sedang dilihat oleh Allah Ta'ala. Tu. Jadi duduk di rumah seorang-seorang, agak rasa nak buat maksiat tu, Allah Ta'ala tengok ni. Tu nama sedar. Sedar tu lah baru percaya, sedar tu lah baru iman. Jadi jangan kita anggap rukun iman ni, walaupun kita dah tahu daripada kecil lagi kita belajar, daripada darjah 6 lagi, dah hafal dah rukun iman, sekolah rendah pun hafal dah, tapi sebenarnya kita tak capai lagi kemanisan iman. Sebab apa? Sebab kesedaran tu tak timbul lagi. Jadi sebab itulah proses pengajian ini perlu dijalani sepanjang hayat, supaya peningkatan kesedaran tu ditimbulkan, dinaikkan, ditingkatkan.
Sebab tu kita wujudkan kuliah-kuliah. Kita buat kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah asar, macam-macam kuliah. Subuhnya, macam-macam dianjurkan oleh pihak masjid, surau dan mana-mana tempat pun begitulah. Kan? Kenapa? Sebab nak naikkan dia punya kesedaran. Bahkan kadang-kadang yang bercakap di depan ni pun sama saja isi kandungan dia seperti mana ustaz-ustaz yang lain cakap. Semua lebih kurang aja. Kan? Sebab konten yang sama aja, sebab cerita pasal Islam, cerita pasal Allah dan sebagainya, hampir sama saja semuanya. Benda yang berlaku secara berulang-ulang. Tetapi yakin dan pastilah proses pengulangan itu akan mengukuhkan kefahaman. Bahkan setiap lidah orang yang berkata berbeza cara penerimaan. Ada orang yang suka penerimaan dengan apa yang saya cakap, tapi ada orang yang tak apa nak faham. Tapi ada ustaz lain pula datang, dia suka dengan ustaz tu dan dia faham apa ustaz cakap. Jadi berbeza-beza tak? Berbeza-beza. Jadi kita terbuka. Dan kita tak menafikan mana-mana orang, bahkan kita sambut baik siapa saja yang datang mengajar kita. Begitu. Jadi boleh jadi saya bercakap ini menjadi asbab hidayat kepada beberapa orang. Ada ustaz lain pula bercakap benda yang sama menjadi asbab hidayat, menjadi punca dia mendapat hidayah kepada beberapa orang yang lain pula. Begitulah. Jadi saling melengkapi kita sama kita. Itu proses dia. Jadi berbalik kepada perbincangan, bila sebut percaya, maksudnya kita percaya tak bahawasanya Allah tu Tuhan kita? Percaya. Soal, bagaimana kata Allah tu? Allah tu apa? Ni susahlah sikit kita bincang. Nanti ke depan kita bincang. Allah tu baru nama. Dia nama bagi zat, bagi diri dia. Diri dia macam mana? Diri dia yang tak mampu kita bincang. Tak boleh kita angkat bicara tentang zat Allah. Sebab zat Allah Ta'ala ni tak boleh kita bayangkan dengan kepala otak kita. Sebab apa yang terbayang dalam fikiran itu juga adalah benda yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Setiap benda yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ternyata dia adalah makhluk. Setiap makhluk adalah hukumnya lemah. Setiap yang lemah tak wajar jadi Tuhan. Jadi kalau kita terbayang Allah Ta'ala tu atas aras, kita terbayang bahawa Allah Ta'ala tu ada tangan, kita terimajinasi Allah Ta'ala tu, kita menyangka Allah Ta'ala tu ada tangan, tapi tangan tak macam kita. Jadi sangkaan-sangkaan itu semua adalah nak menunjukkan keadaan diri Allah. Sedangkan diri Allah Ta'ala tu tak mampu kita nak tunjuk. Jadi hanya kita kenal Allah Ta'ala tu pada nama saja. Apa nama Tuhan kita? Allah. Jadi nak tengok Allah, nak tengok di mana? Nak tengok Allah, tengoklah pada perbuatan yang Allah Ta'ala buat pada kita. Hari ni Tuhan buat apa? Hari ni Allah Ta'ala ambil 2 nyawa manusia. Itu Tuhan, pekerjaan Tuhan buat hari ni. Itu yang kita kena tengok. Bila kita tengok, kita sedar, oh hari ni Allah Ta'ala ambil dah 2 orang. Aku tak tahu lagi bila. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kita beristighfar, mudah-mudahan kita pun selamat. Gitu. Itu yang kata percaya. Jadi itu yang kata guru saya, bila kita mengaji ataupun kita berkehidupan ini, kita kena rasakan diri kita ni duduk dalam studio. Kesedaran tu ibarat kita duduk dalam studio. Kita tak mampu nak korek hidung. Contoh macam ni, saya duduk rakam, orang duduk rakam saya ni kan. Jadi mampu tak saya nak korek hidung? Kalau saya korek hidung, malu saya. Sebab apa? Sebab saya sedar ramai orang duduk tonton. Kesedaran tadi itulah yang menghalang diri saya daripada saya buat perkara yang keji. Nampak? Jadi bagaimana kita sebagai seorang hamba, kita tak letakkan kesedaran Allah Ta'ala tu lihat, tahu dan juga mendengar akan hamba dia. Jadi CCTV tadi tu perli kita yang amat sangat lah. Dia perli kita. Oh, dengan CCTV hang bukan main takut. Takut kena tangkap. Tapi dengan Tuhan, oh hang tak kisah. Nampak? Jadi jauh tak iman kita dengan Allah Ta'ala? Jauh yang amat sangat. Baik. Kemudian yang kedua, percaya kepada malaikat. Malaikat ini adalah satu makhluk Allah Ta'ala yang diciptakan daripada cahaya. Cuma jangan duk bayang cahaya itu macam cahaya lampu ke Ustaz, macam cahaya matahari ke, saya pun tak tahu. Jadi malaikat pun tak mampu kita fikir, ini kan Allah Ta'ala. Nampak? Jadi malaikat yang diciptakan oleh Allah Ta'ala pun tak mampu kita nak fikir, hanya diletakkan sifat-sifat tertentu saja. Itu pun dikhabarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Tak mampu kita nak bayangkan malaikat itu macam mana. Ini kan pula Allah. Jadi ternafi lagi bahawasanya dakwaan Allah Ta'ala doa atas aras tu tertolak sesama sekali. Tak boleh kita percaya dan tak boleh kita pegang. Ayat itu ayat yang mutasyabihat, yang tak boleh kita faham secara literal, secara zahir, maka kita kena takwilkan ayat tersebut. Baik. Kemudian malaikat ni, kenapa Allah Ta'ala perlukan kepada malaikat sedangkan dia maha kuasa? Begitu juga kita, kenapa Allah Ta'ala perlu cipta kita sedangkan dia maha kuasa? Buat apa dia cipta kita? Nampak? Jadi hanya sebenarnya Allah Ta'ala cipta para malaikat itu untuk melambangkan kamalat Allah, kesempurnaan Allah. Bukanlah menunjukkan Allah Ta'ala itu perlu kepada malaikat baru terjadi alam,
Allah Ta'ala perlukan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Allah Ta'ala perlukan kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Tak, Allah Ta'ala tak perlu. Kalau kita kata Allah Ta'ala perlukan pada mereka, berarti Allah Ta'ala bergantung kepada mereka. Bahkan Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk. Maka hukumnya salah. Jadi kenapa Allah Ta'ala ciptakan tadi itu adalah hanya saja melambangkan dan menunjukkan kesempurnaan kejadian Allah. Kejadian alam ini menunjukkan kamalat Allah, menunjukkan kesempurnaan Allah. Itu sahaja. Nak menunjukkan bahawasanya aku boleh buat apa yang aku suka. Bukan bermaksud Allah Ta'ala tu bergantung kepada malaikat dalam hal-hal tertentu. Contoh, hari ni yang cabut nyawa tadi tu, kita kata malaikat Israel lah. 2 orang tadi meninggal, orang kampung kita. Nampak? Jadi pada hakikatnya dia ke? Bukan. Tetap Allah jugalah yang mengambilnya nyawa. Hanya saja ganti nama saja. Diletakkan tugasan tu kepada malaikat. Gitulah. Macam kita lah, kita semayang, kita kata kita solat, kita kata kita pandai, kita hebat. Hakikatnya bukan kita. Yang kita semayang tadi pun tak dapat tidak dengan kudrat dan iradat Allah. Tak ada apa juga kita pun. Jadi sama tak malaikat tadi? Sama. Cuma sedar dan tak sedar je sekarang. Jadi proses pengajian adalah untuk timbulkan dan tingkatkan kesedaran. Tu je yang Allah Ta'ala nak. Yang Allah Ta'ala nak pada kita ni adalah kesedaran tu. Yang amat ibadah tu dalam hukum fiqah. Tapi bila dalam hukum tauhid, dia nakkan kesedaran tu timbul dulu. Lepas tu diselarikan dengan ibadah yang dia buat. Baru dia angkat takbir tadi tu, dia sedar Allahu Akbar. Yang dia angkat tadi tu tak lain tak bukan dengan kudrat dan iradat Allah. Dia faham gitu. Baru dia tumpu hati dia tadi tu kepada Allah yang maha mendengar, melihat dan mengetahui. Baik. Dan yang ketiga, percaya dengan segala kitabnya. Kitab ini merujuk kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 4 buah yang masyhur dan wajib kita ketahui. Apa dia? Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan juga kitab Al-Quran. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib diketahui satu persatu dan kepada siapa diturunkan. Kena tahu. Kemudian terangkum juga dalam maksud kitab ini adalah suhuf. Suhuf ni lembaran-lembaran kecil. Ada kata ulama, lembaran ini adalah 10 helai ke bawah. Bila 10 helai ke bawah, dia tak nama kitab, dia nama lembaran saja. Kita kata lembaran. Itu dipanggil suhuf. Jadi ada nabi-nabi yang mendapat suhuf. Maka masih lagi dikategorikan sebagai maksud kitab, sebab kitab ini adalah hudan, petunjuk daripada Allah Ta'ala. Walaupun dalam bentuk helai yang kecil, tetapi itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjukkan itu adalah kitab yang dimaksudkan sebagai petunjuk. Okey, selesai. Kemudian kenapa kita tengok, kenapa datang kitab dulu baru Rasul? Kenapa datang kitab dulu baru Rasul? Seterusnya dia kata yang keempat, percaya kepada sekalian Rasulnya. Rasul Allah ni ada berapa? Ada 25. Cuba sebut. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak sebut? Tak boleh lagi. Jadi hafal dan ingatlah nama-nama tu. Setiap pagi sedekahlah Fatihah pada mereka. Assalamualaikum Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jadi nabi-nabi tadi tu nama-namanya wajib dihafal, bukan hanya didengar. Dah hafal ke belum? Hafal dah. Cuba sebut, tak ingat. Mana tak ingat lah tu, tak hafal lah tu. Kalau hafal boleh sebut. Macam saya sebut tadi tu baru hafal. Jadi tuan-tuan ada kewajipan untuk hafal. Jadi balik lagi, tengok balik, dengar balik lagu-lagu yang dimainkan satu ketika dulu. Kan? Baik. Kemudian kita balik pada perbincangan kita. Dia kata Rasul, kitab dulu baru Rasul. Kenapa dia letak kitab dulu baru Rasul? Cuba kita tengok dan kita amati kenapa diletakkan hierarkinya kitab dulu baru Rasul. Ini nak menunjukkan bahawasanya kitab itu bukanlah rekaan daripada Nabi. Itu nak menunjukkan kitab itu adalah asli daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita tengok kitab di hadapan saya ni, mana dahulu kitab ni dengan manusia? Mestilah manusia dulu, sebab manusia yang tulis kitab ni. Sebab tu hierarki susunan dalam rukun iman diletakkan kitab dulu baru Rasul. Itu menunjukkan bahawasanya kitab itu bukanlah rekaan daripada Rasul. Itu bukti dia.
bukti bahawasanya kitab itu bukanlah rekaan. Jadi kalau buku yang di depan ni, buku ni datang dulu ke manusia datang dulu? Manusia datang dulu. Sebab tu dikatakan kita ni nak berguru dengan buku ke berguru dengan pengarang buku? Kita kena berguru orang yang membuat buku tu, dengan orang yang hidup. Sebab buku datang kemudian. Yang faham tentang buku tu manusia yang menulis tu. Tetapi dalam bab rukun iman, kenapa kitab itu diletakkan di atas, baru Rasul di bawah, nombor 5, nombor 4? Kenapa? Sebab itu nak membuktikan bahawasanya kitab itu adalah datang aslinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan rekaan daripada Rasul. Jadi tertolaklah dakwaan-dakwaan yang mengatakan kitab itu adalah rekaan daripada Nabi dan sebagainya. Tak boleh. Secara logik pun kita tengok dah, susunan-susunan itu berdasarkan ayat-ayat Quran pun diletakkan kutub dulu, wa rusulihi, malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Cuba tengok dalam dalil Quran tu kan, malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dia letak kutub dulu, kitab-kitab dulu, baru rasul. Jadi susunan itu bukan hanya susun secara sengaja ataupun kebetulan, tetapi mempunyai makna dan hikmah dia. Antaranya adalah menunjukkan kitab itu bukanlah satu rekaan daripada nabi-nabi ataupun rasul. Baik, antara lain juga bila sebut nabi dan rasul, timbul persoalan, apakah beza di antara nabi dan rasul? Yang masyhur di kalangan manusia mengatakan bahawasanya nabi itu tidak menyampaikan, rasul itu menyampaikan. Dengar baik-baik, itu adalah statement yang salah. Tak boleh kita menyatakan bahawasanya nabi itu tidak menyampaikan, rasul menyampaikan. Salah. Itu dakwaan yang salah. Perbezaan di antara nabi dan rasul bukan begitu maksudnya. Yang masyhur di kita dan juga di sekolah-sekolah, dalam silibus sekolah, banyak menyebut dalam buku-buku, dia kata nabi tak menyampaikan, rasul menyampaikan. Bukan. Nabi tetap tugasnya menyampaikan. Kerana apa? Sebab sifat nabi dan rasul itu ada 4. Sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Jadi ada sifat yang ketiga namanya tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Jadi nabi dan rasul wajib menyampaikan. Jadi perbezaan yang dimaklumkan ataupun yang masyhur di kalangan kita itu adalah perbezaan yang salah. Apakah perbezaan yang sebenar? Perbezaan yang sebenar, nabi adalah dia menyampaikan dan mengamalkan apa yang dibawa oleh nabi sebelum dia. Itu nabi. Jadi nabi sebelum dia siapa dia? Kemudian datang nabi seterusnya. Jadi nabi ini dia bawa agama yang nabi sebelum ini tanpa mengubahnya, tanpa menambahnya, dan dia menyampaikan apa agama sebelum dia. Begitu. Itu namanya nabi. Rasul ni apa? Rasul ini dia datang, dia ada penambahan ataupun pengurangan ataupun penambahbaikan terhadap syariat yang baru daripada nabi yang sebelum. Dan apa yang dibawa oleh nabi sebelum tu terbatal. Contohnya pada zaman Nabi Adam, berapa rakaat dia bersemayang, kita pun tak tahu. Kemudian bila sampai Nabi Muhammad, 17 rakaat, maka terbatal yang belakang. Jadi dia bawa satu syariat atau satu perubahan. Bahkan dia menyampaikan juga. Jadi kedua-dua nabi dan rasul itu tugasnya tetap menyampaikan. Tak boleh kita kata nabi tak menyampaikan, rasul menyampaikan. Itu satu perbezaan yang salah. Perbezaan antara keduanya, kita dengar baik-baik. Nabi dia beramal dan menyampaikan apa-apa sahaja yang diambil daripada nabi sebelumnya. Rasul dia menambah baik, dapat satu kitab baru ataupun hidayah baru ataupun petunjuk yang baru, penambahbaikan yang baru, maka berlaku perubahan pada syariat ataupun akidah, maka berlakulah perkembangan ataupun revolusi dalam syariat Islam tu. Jadi berpindahnya sebagai satu rasul kepada satu rasul, berarti kita ada 25 rasul, berarti telah berlaku 25 kali perubahan sehinggalah terakhir sekali, iaitu Nabi Muhammad SAW dengan diturunkan kitab Al-Quran, maka sempurna sekalian agama. Bermula daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad, maka terpadam yang hukum-hukum yang belakang tu, hanya terpakai ketika ini adalah hukum Quran. Tak boleh kita pakai hukum Injil, tak boleh kita pakai hukum Taurat. Cuma kita percaya dan yakin saja Injil, Taurat dan Zabur itu kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada rasul-rasulnya yang terpilih. Begitu saja. Okey. Kemudian dikata apa yang kelima? Dan kelimanya percaya dengan hari akhirat. Hari akhirat ni hari kiamat lah. Ini makruf dah kepada kita. Bila nak berlaku kiamat ni tidak diketahui.
Cuma hanya diberitahu tanda-tanda kiamat saja. Jadi itu adalah perbincangan ustaz-ustaz lain mungkin akan sebut perkara itu. Jadi antaranya ya munculnya Imam Mahdinya kan, timbulnya matahari. Dia ada turutan dia, ada 10 tanda besar, saya tak ingat itu. Jadi tuan-tuan boleh rujuklah, dia ada 10 tanda besar yang akan mula-mula berlaku apa dia sampailah yang ke-10 tu tanda besar. Tanda-tanda kecil dia banyak dah ketika ini. Yang tak semayangnya, yang minum araknya, yang murtadnya, banyak tak sekarang ni? Banyak dah. Jadi tunggu sajalah. Baik, bila sebut akhirat juga, kita nak tunggu akhirat yang betul-betul berlaku tu kita tak tahu bila kan. Jadi kita ambil akhirat yang paling dekat dengan kita adalah mati. Mati itu adalah perhubung pertama yang menghubungkan kita ke alam akhirat. Jadi kita bersedia untuk mati pun dah cukup baik dah. Sebab Nabi kata orang yang paling cerdik di kalangan umat aku adalah orang yang mengingati mati. Sebab itulah dikatakan para hukama dan para cendekiawan alim ulama kita dulu, dia kata apa? Tidak akan mencuri seorang mencuri tak kala dia nak mencuri itu dia sedar bahawasanya Allah Ta'ala lihat dia. Dia sedar tak kala dia nak mencuri itu Allah Ta'ala lihat. Jadi tak jadi dia mencuri. Sebab tak kala nak curi itu baru nak ambil itu dia sedar. Itulah pentingnya proses kesedaran tu ditimbulkan dan ditingkatkan dalam hati. Baru dia rasa cermat dalam perbuatan dia. Baik, itu hari akhirat kan. Jadi bila berlaku tu tak diketahui, hanya dia bagi tahu ada dalil-dalil hadis Nabi berkata akan berlaku hari Jumaat. Jumaat bila tak tahu. Dan keenamnya, percaya dengan qada baiknya dan jahatnya, yakni percaya sekalian perkara itu dengan takdir Allah ialah yang menjadi segala itu. Nampak? Jadi dia kata percaya segala qadar baik dan jahat. Qadar baik dan jahat. Jadi setakat mana Allah Ta'ala kadarkan baik pada hamba dia ataupun diletakkan kadar jahat kepada hamba dia, kita kena beriman bahawasanya setiap sesuatu yang baik ataupun jahat tu datang daripada Allah Ta'ala juga. Tetapi jangan kita salah faham. Ada setengah tu dia salah faham. Dia kata, kalau begitu ustaz, saya ni dah lama tak sembahyang, barangkali Allah Ta'ala dah takdirkan pada saya. Nampak? Dia gunakan agama itu untuk selamat diri dia. Bukan begitu maksud dia kan? Jadi maksud itu dia tertipu dengan iblis. Allah Ta'ala dah bagi dah pakaian dia yang amat indah. Dia bagi kudrat pada kita, kita boleh bergerak. Dia bagi kita boleh berkehendak. Dia bagi kita pendengaran. Dia bagi kita fikiran. Dia bagi kita akal. Kitalah yang buat pilihan sebenarnya. Pada mazhab Qadariyah, kita kata kitalah yang buat. Kan? Kita kata kita buat. Memang kita buat pun kita yang pilih. Kalaulah kita letak di hadapan kita ni nasi basi dengan nasi biryani, agak-agak kita nak makan nasi basi ke nasi biryani, pandai pula kita pilih nasi biryani. Lepas tu pula nanti kita nak salah ke Allah Ta'ala, kita naik motor pulas minyak laju-laju, lepas tu langgar di trailer, lepas tu kita kata Allah Ta'ala takdir dah, padahal kamu yang bawa laju-laju. Jadi salah siapa? Nak salah Allah lagi ke? Tak. Allah dah bagi dah, siap-siap dah kelengkapan pada kita. Sebab tu yang dikatakan amanah yang dipertaruhkan pada hamba dia dengan ditiupkan roh. Roh itu membawalah akan kudrat iradat ilmu hayat samak basar dan kalam, maka bertumbuhlah jasad ini, bergeraklah jasad ini dengan sabit ada kudrat Allah Ta'ala yang dipertaruhkan. Cuma jangan kita beriman bahawasanya kudrat itu ada pada kita. Itu perbincangan lain. Jangan kita sangka kudrat itu kita punya. Tak. Kudrat itu tetap hak Allah Ta'ala, cuma dipancarkan saja kepada kita. Ibarat cahaya lampu. Sekarang ni kita tengok lampu, lampu ada sifatnya cahaya. Cahaya itu tetap milik lampu. Cahaya itu tak akan berpindah kepada kita. Hanya saja sedang disinari saja. Kita sedang disinari oleh cahaya lampu saja. Tak percaya tutup lampu, cahaya itu melekat tak kat kita? Tak ada dekat kita. Cahaya itu tetap kembali kepada lampu, sebab cahaya itu sifat bagi lampu. Kudrat itu sifat bagi Allah, tak akan berpindah kepada makhluknya. Cuma disinari saja, sekadar izin dia saja. Jadi apa yang diizinkan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala izin tak kita buat baik, Allah Ta'ala izin. Allah Ta'ala izin tak kita buat jahat, Allah Ta'ala izin. Kitalah yang buat pilihan. Kita nak pilih yang baik ataupun kita nak pilih yang buruk. Kita nak pilih amanah ataupun kita nak makan rasuah. Kita nak pilih buat baik ataupun kita buat jahat, kita yang pilih sendiri. Sebab tu Allah Ta'ala kata, aku tak zalim pada hamba-hamba aku, tetapi hamba akulah yang menzalimi akan dirinya sendiri. Ni firman dia. Baru kita faham, oh rupanya benda tu dah ada kat aku dah ni. Allah Ta'ala bagi ni pasti ada sebab. Sebab tu dia kata, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Sesungguhnya aku jadikan hidup dan mati itu untuk menguji hamba-hamba aku ni yang mana paling baik amalan dia. Kita baca selepas main Isyak lagi kan, kita baca surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Adakah Allah Ta'ala jadikan hidup dan mati saja? Tak. Allah Ta'ala jadikan pandai dan bodoh, Allah Ta'ala jadi senang dan susah, Allah Ta'ala jadikan sedap dan tak sedap, Allah Ta'ala jadi bodoh dan pandai, Allah Ta'ala jadikan hitam dan putih, Allah Ta'ala jadikan cantik dan hodoh. Setiap benda yang berpasangan itu semuanya adalah ujian kepada kita. Jadi orang kaya dengan ujian orang kayanya, orang miskin dengan kaya orang miskinnya, orang bodoh dengan ujian bodohnya, orang pandai dengan cara pandainya. Jadi setiap orang diuji. Orang bodoh diuji dengan kebodohannya, orang pandai diuji dengan kebodohannya. Setiap orang diuji. Orang kaya diuji dengan kekayaan dia, orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Jadi itu yang dikatakan allazi khalaqal mauta wal hayat. Jadi memanglah dalam Quran tu disebut hidup dan mati. Takkanlah Allah Ta'ala ni menjadikan hidup dan mati saja. Habis tu yang jadi dalam alam ni, adanya daratan dan juga lautan. Setiap yang berpasangan itu kita kena beriman bahawasanya itu adalah ujian. Jadi orang miskin ujiannya kena bersabar, orang kaya ujiannya kena sedekah supaya dia terkeluar daripada ujian dia. Kena berzakat, kena keluarkan, belanjakan, bantu orang susah. Itu hukum dia. Yang miskin dia sabar, dia tunggu saja. Sebab tu kita buat korban. Korban ni untuk apa? Korban kita bagi gembira orang susah dan fakir miskin, supaya dia dapat rasa juga daging fresh. Itu hikmah-hikmah dia. Sebab apa? Sebab kita saling melengkapi di antara kita ni. Inilah yang dikatakan ujian dalam hidup. Jadi yang dimaksudkan dengan qadar ni, macam mana kita nak pakai dia? Baik. Yang kita nak pakai kat kita tadi tu saya dah cerita dah macam mana kita nak pakai kat kita. Bahawasanya kita ni tadi tu ada hukum, ada kena jadi, kena hukum, kena perintah. Jadi kita ni diciptakan, kita dihukumkan, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Kita diperintahkan, yang ni hang buat, yang ni hang tinggalkan. Sebab tu hukum manusia ni kena jadi, kena hukum, kena perintah. 3 tu je. Kita diciptakan, dijadikan oleh Allah Ta'ala. Kita dihukumkan, diletakkan dah, digezetkan dalam Quran. Ini boleh buat, ini tak boleh buat. Nabi kata ini boleh buat, ini tak boleh buat. Kemudian kita diperintahkan, engkau ikut yang ni kau selamat, engkau tak ikut yang ni kau masuk neraka jahanam. Dia dah cakap siap dah. Jadi pilihan atas apa? Atas kita lah. Jangan kita salahkan takdir Tuhan. Baik. Kemudian rentetan juga daripada itu, bila sebut qada dan qadar itu, segala untung baik dan untung jahat, kedua-duanya tetap untung. Macam mana yang kata baik jadi untung? Baik jadi untung kalau kita pandang baik itu datang daripada Allah. Jahat tu jadi untung kalau kita keluarkan jahat yang kita buat tadi tu dengan kita kata bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi jalan keluar Allah Ta'ala bagi dah, kan? Bila datang satu ketaatan, jalan keluar dia adalah kita redha. Allah Ta'ala suruh kita semayang, kita redha dengan perbuatan semayang tu, maka kita kerjakan semayang. Kalau orang yang tak kerjakan semayang, berarti dia tak redha dengan Allah Ta'ala. Itu bukti dia. Sebab tu tak boleh tinggal semayang. Itu bukti dia. Nanti kita cerita lagi akan datang yang dikatakan semayang tadi tu, apa dia punya rukun dia, kemudian kenapa dia ada berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Semua ada rahsia dia dalam perbuatan solat. Jadi saya kira lengkaplah 6 rukun iman secara keseluruhannya dengan huraian-huraian yang saya kira sekadar yang mampu saya huraikan saja. Selebihnya tuan-tuan bolehlah dapatkan daripada ulama-ulama, ustaz-ustaz yang lain dengan penerangan-penerangan yang lebih baik, insya-Allah. Jadi saya kira saya mohon ampun dan maaf kesilapan bahasa ataupun tersilap kata di mana-mana membuatkan tuan-tuan terasa hati dengan saya. Saya mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.